Halo semua, hari ini Rabu 25 hari bulan Mac. Selamat datang ke Peachtree Morning Show. Inilah pemilik kafe ini, Geshe Michael, inilah Stanley dan sayalah Alison. Hari ini kami dapat pertanyaan bagus dari Eric dari Jerman. Mari kita tonton. Lihat ni kek yang sedap dari Veronica. Nama saya Eric dari Jerman. Saya berada di bidang penyelidikan perubatan yang melibatkan pengalaman dalam disiplin-disiplin lain. Dunia berubah begitu pantas. Informasi terkini diterima setiap masa. Saya rasa suka nak faham informasi-informasi perniagaan terkini agar dapat gambaran besar. Kadang-kadang saya rasa dibanjiri dengan informasi yang berlebihan. Apakah benih yang perlu ditanam untuk menguruskan masalah-masalah dan tumpu kepada perkara-perkara yang penting? Ya, pada zaman ni kami mudah dapat informasi setiap hari. Bagaikan eksplosi informasi ya. Jadi Eric tanyakan terdapatnya informasi-informasi terkini, bagaimana melihat gambaran besar daripada informasi-informasi ini. Selain itu, bagaimana tanam benih untuk mengurus masalah tentang eksplosi informasi yang berlebihan. Macam mana kita tanam benih ni. Saya rasa ramai orang berminat untuk dapat jawapan ni. Saya juga ingin tahu pendapat anda. Saya akan mula dengan petua pelajar seumur hidup. Geshe selalu berkata, kami kurang tak berselesa dengan informasi-informasi semasa berada di kolej atau sekolah menengah. Apabila kita mula bekerja, kita menjadi semakin malas, tak belajar semacam seorang pelajar lagi. Inilah sesuatu yang baik jika kami sentiasa bermentaliti tentang sebagai seorang pelajar seumur hidup. Dan setiap hari saya belajar pengalaman baru. Saya berharap menemui sesuatu yang saya tak faham. Mentaliti ini membantu saya dan untuk menghadapi situasi eksplosi informasi ini. Itulah pendapat saya. Jadi maksud anda ialah merangkumi eksplosi informasi. Ya, seolah-olah anda seorang pelajar. Ini kerana setelah kita menjadi dewasa, setelah bekerja selama 10 tahun, setengah-setengah kita mungkin dah hilang mentaliti sebagai seorang pelajar, iaitu berfikir terbuka terhadap perkara-perkara yang tak faham. Kami mula elak diri daripada perkara-perkara yang tak faham dan selalu apa yang kita mesti buat sekarang ialah memastikan minda segar seperti pelajar. Pelajar yang sentiasa belajar. Belajar bermaksud anda tak faham sesuatu dan memang baik jika kita ada mentaliti ini. Ya, bagi saya cara yang menarik dalam persiapan Peachtree Show ini ialah kita tak buat apa-apa persediaan. Dalam bahasa Inggeris dia kata free association. Maksudnya apa saja yang kita fikir, kita cakaplah sahaja. Tiba-tiba saya terfikir perbezaan antara Hinayana dan Mahayana. Kapasiti kecil dan kapasiti besar. Yang Yana bermaksud kapasiti. Hina bermaksud kecil dan Maha bermaksud besar. Jika anda seorang berkapasiti kecil dari segi rohani, cara tradisional ialah anda cuba menyekat informasi. Anda akan tinggal di gua-gua atau kabin. Anda juga tak guna telefon atau komputer. Suruh orang tak beritahu anda apa-apa informasi. Serupa dengan pertapaan 3 tahun saya tu. Pada waktu tu, wartawan yang bertemu tugas saya dan mereka kata, hey, saya lah seorang saja yang tak tahu tentang kejadian 9/11 tu. Dah 2 tahun selepas kejadian tu. Itulah cara Hinayana mengatasi masalah informasi berlebihan tu dengan menyekat mereka. Cara Mahayana ialah tanam benih-benih agar minda menjadi lebih terbuka kepada informasi-informasi
lalu proses dan gunakan mereka untuk mencapai matlamat-matlamat yang lebih tinggi. Contohnya, di pengajian rendah tu, Sami tidak dibenarkan simpan 2 set baju. Inilah sesuatu yang dilarangkan. Ini dianggap dah melanggar sumpahan mereka. Dalam sumpahan Bodhisattva, pengajian tinggi itu, jika seseorang memberi Sami sebuah bangunan penuh dengan baju-baju, Sami patut menerimanya untuk membantu ramai orang. Saya rasa idea Bodhisattva yang sebeginilah sesuatu yang saya nak berlaku pada minda saya agar ia didedahkan seberapa banyak mungkin. Saya nak meningkatkan kapasiti minda saya. Saya tak nak menghadkan apa-apa yang saya boleh pelajari. Saya nak cuba cari suatu tahap minda di mana saya boleh belajar semua ni dan berasa selesa dan tenang. Ya, sangat menarik. Saya rasa penonton dan Eric nak tahu bagaimana tanam benih-benih ni. Apa yang kita boleh buat agar berkapasiti untuk mengendalikan informasi yang begitu banyak dan transform mereka kepada gambaran yang besar atau sesuatu yang boleh membantu orang ramai. Saya pasti Geshe-la adalah pakar dalam bidang ni, tapi saya boleh beri sikit pendapat saya. Salah satu cara yang boleh membantu ialah melalui meditasi harian. Badan dan minda kita merupakan instrumen asas untuk kita memahiri pengetahuan daripada informasi-informasi berketerlaluan tu tanpa rasa terharu, terutamanya dalam minda kita. Jadi bagaimanakah melatih minda kita? Meditasi adalah latihan yang hebat. Kami telah belajar meditasi tarian singa di mana kita bergerak dari dalam sebiji kristal gula kecil ke lautan Pasifik. Peregangan seperti ini amat membantu untuk perkembangan minda kita. Jadi jika anda boleh amalkan meditasi ini setiap hari, itulah sesuatu yang baik. Pasti untuk semua perkara ialah kekosongan. Seperti dalam kisah Pen, jika mendalaminya, ia akan membuka potensi minda di mana kita dapat belajar dengan lebih cepat. Satu lagi ialah motivasi anda. Apabila anda mendapat maklumat baru, bagi saya bercakap dengan 35,000 orang setiap tahun semasa tiada virus ni. Saya menerima 35,000 email dan saya membaca email tu. Biasanya saya baca tajuknya sama ada sesuatu yang saya boleh guna untuk membantu orang. Jika tajuknya tak macam boleh membantu seseorang, saya takkan baca email tu. Jika mungkin jadi itu mungkinlah cara baik. Apabila menerima sesuatu, ujikan sama ada ia dapat membantu orang lain. Jika jawapannya tidak, saya takkan buang masa untuk baca maklumat dalamnya. Jadi maksud anda, kita perlu pilih apa yang kita terima, maklumat yang berguna dan dapat bantu ramai orang berbanding dengan maklumat yang tak berapa penting dan tak dapat bantu orang lain. Kita sewajarnya melindungi minda kita daripada didedahkan kepada informasi-informasi tersebut, kan? Cuba kurangkan bilangan informasi yang kami terima. Guna penapis. Apa penapis tu? Apabila anda terbaca sebahagian informasi, tanya diri anda, adakah ia dapat bantu orang lain? Adakah kemungkinan saya gunakan mereka untuk membantu orang lain? Jika jawapannya tidak, jangan buang masa lagi. Biarkan mereka terus pergi baca yang lain. Eric juga tanya tentang bagaimana kita menanam benih agar dapat mengenali informasi mana yang penting. Apakah pendapat anda?
bagaimana tanam benih untuk membezakan mereka, yang membezakan apa yang penting dari yang tak penting tu. Saya dapat satu akar. Keshira mengajar kami menterjemah buku-buku. Salah satu buku yang bagus ialah Abhidhamma Kosha. Buku ini berbincangkan definisi kebijaksanaan. Menurut sistem Abhidhamma, kebijaksanaan ialah sejenis kapasiti untuk membezakan mana yang baik dari mana yang buruk, seperti keaban atau tak. Saya tak pasti kalau ini membantu, tapi secara umumnya kebijaksanaan bermaksud saya dapat kenal pasti mana informasi yang membantu dan mana yang tidak. Kembali kepada idea saya yang pertama, iaitu kalau kita mendalami ilmu tentang kisah Pen dan dua suami di dapur dan kita meditasinya, secara automatik kita akan ada kebijaksanaan untuk membuat pilihan antara yang baik dan yang tidak membantu tu. Bagi saya juga galakkan anda menanam benih untuk meningkatkan kapasiti anda. Kami ada satu program yang bermaksudlamat tinggi di College Sedona. Kami ada 60 kelas menterjemahan dalam setiap 2 minggu untuk buku-buku yang hebat dalam abad ke-25 yang lalu. Banyak sangat maklumat dan membebankan. Banyak maklumat yang hebat dan penting. Ribuan fakta kat sana. Apa yang saya sedari ialah dalam biara ada suatu tradisi, iaitu setiap 2 minggu anda dikehendaki menghadiri kelas yang lebih tinggi, iaitu kelas dinama contohnya kelas untuk mereka yang akan menjadi geshe, atau kelas iaitu kelas yang telah belajar selama 18 tahun. Pelajar-pelajar tahun 1 diminta menghadiri kelas tersebut selama 1 jam setiap 2 minggu. Anda tak tahu apa yang mereka belajar, tak kesemuanya. Jadi saya tanya cikgu, mengapa anda buat begini? Ia menggelilukan dan tak faham apa yang dibincangkan. Sangat teknikal lah. Ia seperti menghantar pelajar-pelajar grade 3 ke kelas fizik yang sukar tu. Mereka kata tidak. Kita sewajarnya bertenang apabila belajar sesuatu yang sedalam lautan, walaupun tak faham apa-apa pun. Ini sesuatu kebanggaan diri kerana anda dikehendaki memahami mereka. Ini adalah penting untuk seseorang untuk belajar dalam kelas walaupun tidak faham apa-apa pun. Tapi tiada masalah harga diri. Sebaliknya menikmati saat-saat itu dengan hati terbuka. Biarkan maklumat masuk ke minda dan mungkin dapat memahami mereka 5 tahun kemudian. Berasa tenang dengan keadaan ini. Saya rasa bagi Eric, merangkumilah mereka kerana merupakan informasi yang berguna seperti informasi dalam biomedical. Informasi ini dapat membantu pesakit-pesakit anda kan. Bertenang, tak perlu faham semua tu atau menghafal ke semua tu. Duduk saja di situ, bertenang. Mungkin 10 tahun kemudian, mungkin anda teringat apa yang pernah dengar ni, ya. Ini sangat berbeza dengan sistem pendidikan moden kita, ya. Okey. Sebab masa hampir tamat, mungkin kita boleh buat kesimpulan dan setiap orang bagi satu tips yang praktikal. Okey, Stanley. Okey, Eric mengatakan bagaimana kita boleh mengatasi masalah informasi yang berlebihan untuk perniagaan, untuk mendapat fokus strategi perniagaan, kerana jikalau kita terlemas dalam banjiran informasi-informasi,
dan kita tak ada petunjuk mana kita hendak menuju, ini akan menjadi suatu masalah. Jadi idea saya ialah meditasi setiap hari untuk masalah strategi perniagaan. Terdapat 3 jenis meditasi. Pertama ialah meditasi mengimbas kembali, review meditation. Senaraikan perkara yang anda ingin fahamkan. Kedua ialah meditasi satu titik, single pointed meditation. Anda hanya fokus pada satu perkara seperti kisah pen. Ketiga ialah meditasi penyelesaian masalah, problem solving meditation. Idea saya untuk anda ialah mungkin anda boleh kaji selidik semua informasi yang anda dapat dari internet, buku-buku, bawa ke dalam meditasi. Dalam meditasi, semasa minda anda lebih tenang, ada lebih kapasiti untuk mengkaji informasi ini dan cari strategi yang boleh membantu perniagaan anda itulah. Itulah idea saya. Dan seterusnya, bagi saya ingin berkongsi 2 bahagian secara cepat. Pertama ialah melihat gambaran yang lebih besar. Apa yang membantu ialah menggunakan masa untuk meneliti bagaimana dunia ini berfungsi. Ini berdasarkan sebab dan akibat. Semasa dalam meditasi, cuba memikir bagaimana dunia berfungsi. Dunia ni dikuasai oleh benih-benih. Jika kita dapat fikir tentang sebab dan akibat benih dan kekosongan, maka ia membantu kita untuk mendapat gambaran yang lebih besar serta tahu apa yang lebih penting. Secara peribadi, ia membantu saya lah. Perkara kedua mungkin anda boleh cuba buat ialah hari bulatan. Setiap beberapa bulan atau mungkin sekali sebulan. Beberapa hari yang lalu, guru senior DCI, John Brady dan Connie O'Brien cakap mengenai macam mana lakukan hari bulatan. Jika anda berminat, anda boleh mendengar episod itu. Ia membantu saya dan dia memang membantu saya. Dengan ini kita dapat membuka minda kita tentang kekosongan dan benih. Biasanya selepas beberapa hari bulatan ataupun selepas hari bulatan, saya dapat gambaran yang lebih besar. Ia benar-benar membantu saya jelas mengetahui apa informasi yang penting dan apa yang tak penting. Kamu boleh cuba buatlah penyelidikan sendirilah. Bagi saya mempunyai idea aneh. Minggu ni sebelum rancangan ni, kami bekerja di luar selama 2,5 jam. Kami menanam beberapa pohon pokok peach dekat cafe Peach Tree ni. Kami orang yang sangat sibuk, mempunyai banyak-banyak syarikat besar. Kami sangat sibuk. Kami menanam pokok peach tu kan. Saya perlu mengatakan bahawa jika anda mengambil masa menanam pokok peach, dapat sikit udara segar, sikit cahaya matahari dan tangan menjadi kotor sikit dan anjing pula lompat pada badanku, pada badanmu, minda anda akan menjadi lebih tenang. Anda akan dapat menanangi lebih banyak informasi. Oleh itu, saya fikir kadang-kala anda perlu pergi ke Hinayana dan dapatkan maklumat. Kita melihat masterclass oleh Bob Iger yang merupakan CEO Disney. Beliau bercakap tentang itu juga. Salah satu senjata rahsia perniagaan beliau ialah mengambil 1 jam setiap hari dan melakukan sesuatu yang lain. Saya rasa carilah sesuatu yang hebat untuk melakukannya dalam masa sejam. Selepas tu, keupayaan anda untuk mengendalikan maklumat akan meningkat. Jadi, apakah soalan untuk esok iaitu 26 hari bulan? Saya rasa Scott dan Oric akan berada di sini ya. Selamat pagi dari UK.
jutaan orang kini dikawal. Kami terpaksa menangguhkan dan menghentikan kehidupan biasa. Ramai di antara kita tak tahu apa perlu dilakukan dengan masa baru kita dan berkecenderungan dan beresiko tinggi untuk melakukan sesuatu yang menerukkan ketagihan kita sendiri. Tabiat buruk kami seperti makan coklat, minum arak, TV dan lain-lain. Aktiviti yang merosotkan minda kita. Apakah yang perlu lakukan untuk mengelakkan diri daripada tabiat-tabiat buruk kita? Terima kasih ya. Wow, hebat. Soalannya hebat. Jumpa esok.